Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton-penonton FZN Crew Team. Okey, hari ni kita tak ada lah eksplorasi, maknanya kita buat penceritaan je lah. Mandakan tempoh PKP pun masih belum tamat. Jadi saya selitkan sedikit lah antara buat eksplorasi tempat yang berdekatan dan juga penceritaan untuk mengisi slot lah. Jadi hari ni kita buat satu cerita lah daripada sahabat-sahabat kita dan juga pengalaman yang mereka lalui ketika bekerja di sesuatu tempat. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan satu cerita daripada abang security kita yang pernah bekerja di sebuah sekolah. Okey tuan-tuan, berkenaan cerita yang dimaklumkan security tersebut, cerita ni bermula 2014 yang dikatakan terjadi kepada beliau sendirilah apabila beliau bekerja menjaga premis di sekolah. Apabila waktu malam dia terlibat untuk meronda dan mengawal lah setiap blok, menjaga dan kunci jam. Kunci jam ni security dititik beratkan untuk mengunci jam di setiap blok, untuk utamanya blok-blok yang berada di atas ataupun di bawah, di belakang tandas dan juga setiap tempat yang tersorok bagi memantau dan juga memandang tempat-tempat hotspot bagi mengelakkan kes-kes besar yang berlaku lah, seperti mencuri, kecurian, pecah masuk dan sebagainya. Jadi hari ini kita bukan nak cerita pasal tugas mereka, tapi kita titik beratkan apa yang berlaku pada abang tersebut ketika meronda pada waktu malam. Pada waktu malam abang itu mengalami sedikit masalah gangguan lah. Dikatakan apabila melakukan rondaan pada waktu puncak, iaitu antara pukul 2 hingga 4 pagi, dia diganggu sesuatu yang agak keras. Pada mulanya dia berjalan sendirian, mengunci dan meronda kawasan yang hotspot yang saya kata tadi. Tapi bila melangkah ke checkpoint yang ketiga, selepas dia mengunci jam 1 dan 2 tu, dia naik ke tingkat 3. Tingkat 3 tu adalah kunci jam yang checkpoint ketiga berdekatan dengan blok yang ada di belakang saya ni. Jadi dia mengunci jam macam biasa, naik, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang mengikutnya dari belakang. Dia tidak sedar apabila dia mengunci jam, dia diperhatikan oleh sesuatu yang agak misteri lah. Pada mulanya dia mendengar seperti orang mengikutinya dari belakang, tapi dia tidak mengendahkannya dan dia terus pergi ke checkpoint yang seterusnya lah. Bila nak menuju ke checkpoint 4, dia terasa seperti diekori dan terasa meremang, tapi dia tidak endahkannya dan dia pergi terus ke checkpoint keempat. Apabila nak ke checkpoint 4 tu, dia terdengar seperti suara kanak-kanak bermain di dalam dewan ataupun dalam kelas lah. Dia berpusing-pusing ke arah meja yang ada dalam dewan tersebut ataupun kelas, berpusing-pusing sebanyak beberapa kali, dan seperti kanak-kanak bermain. Dengar macam tu, dia terkejut, kenapa budak-budak ada di dalam sekolah pada waktu puncak macam ni, sedangkan tidak logik lah kalau nak dikatakan kenapa ada kanak-kanak pada waktu malam. Jadi dia memeriksa dan dia pasti tidak ada orang. Jadi agak misteri dan juga terganggu lah pada ketiga itu. Tapi abang ini dengan niat nak bekerja, dia meneruskan lah juga dan mengunci checkpoint yang keempat. Dia terus keluar pada tempat tu dan keluar pergi ke pos dia lah. Okey, pada masa yang sama, sebelum sampai ke pos dia berjalan, dia terdengar lagi sekali kanak-kanak itu mengikuti dia daripada belakang dan sambil membuat bising seperti bermain lagi sekali. Tapi apabila menyedari perkara tersebut, tidak semena-mena berada itu membaca ayat
kursi, Ayatul Kursi dan juga 3 kul. Selang pada itu ketawa budak-budak itu hilang, dan dengan tiba-tiba dia merasakan keadaan kembali tenang lah. Apabila waktu kunci jam yang keempat, dia meronda sekali lagi dan mendapati keadaan kembali mengganggu brother tersebut. Akhirnya dia memberitahu rakannya yang berada di pos tu untuk menemaninya untuk mengunci jam, kerana bimbang dengan gangguan yang dialami ketika meronda di sebuah sekolah. Oleh itu saya nak memperingatkan anda semua, beritahu anda semua bahawa bekerja dalam bidang ini anda akan merasakan sesuatu yang agak mencabar. Bukan kerana benda mistik, tapi benda-benda yang agak mencabar juga, seperti risiko-risiko lain lah. Tapi hari ini saya berkongsi daripada pengalaman brother yang pernah bekerja di sekolah yang dikatakan pernah ada sesuatu perkara yang mistik berlaku kepada dirinya juga. Saya akan ceritakan lagi bagaimana situasi menghadapi keadaan ini. Nenek kebayang tersebut pernah mengganggu brother tersebut beberapa kali. Bukan brother tersebut saja, malahan semua orang lah, antara yang guru-guru, pelajar-pelajar. Antaranya pelajar pernah ingin membunuh diri di kawasan tersebut, tetapi berjaya dihalang oleh ustazah dan juga ustaz-ustaz di sekolah tersebut lah. Jadi perkara ni berlaku di Pahang. Jadi saya syorkan jangan percaya pada satu kata cerita ini, kerana cerita ini hanyalah diambil oleh saudara-saudara kita dan juga pengalaman mereka sendiri, dan jadi kita ambil ini sebagai hiburan saja ya. Okey, saya sambung cerita tersebut. Jadi pada masa yang sama, gangguan ni dikatakan berlarutan sehingga tempoh yang agak lama, saya tidak pasti berapa lama tu. Akhirnya cerita ni menjadi bualan hangat pada masa tersebut lah. Cerita ni berlaku pada tahun 91. Setahu saya, Ahmad ni pernah bekerja security selama 2 tahun dan turut terlibat lah dalam merawat pelajar di sekolah ni, kerana dia belajar sedikit ilmu perubatan Islam. Jadi pada masa sama, pelajar ni terkena histeria sehingga salah seorang daripadanya meninggal. Jadi salah seorang pelajar tersebut pernah mengatakan bahawa di sekolah ini banyak gangguan, terutamanya nenek kebayang. Oleh perkara ini terjadi yang terlalu besar, oleh sebab itu perkara ini terjadi sangat-sangat bahaya dan juga mencabarlah bagi tugas security ni. Jadi mereka agak takut juga, tapi tidak mengambil selalu serius lah, kerana mereka ingin mencari rezeki. Jadi mereka cuba untuk bertahan, tapi setiap hari mereka terlibat dengan pelbagai gangguan. Antaranya pelajar muntah darah, sehingga kan di dalam dewan peperiksaan pun ada seseorang pelajar muntah darah, sehingga kan habis satu dewan tersebut dengan darah merah, dan turut menjadi satu isu besar juga pada ketika itu, di manakah cara penyelesaian kepada pihak-pihak yang berkenaan. Jadi itu saja pengalaman yang diceritakan. Saya tidak ambil terlalu panjang, kerana ada certain tempat tu dia tidak boleh sebutkan semua ceritanya, takut nanti ada yang mengatakan mungkin jadi isu lah. Jadi kita akan teruskan cerita ketiga. Di sebuah sekolah juga di mana security itu pernah bekerja. Di sekolah Cina pernah terjadi sesuatu yang agak misteri, iaitu ketika ada seorang brother ni pernah bekerja di satu tempat, iaitu dinamakan sekolah Cina lah, yang dia juga berada di Pahang. Brother ni bekerja seorang diri pada waktu malam. Dia orang ni ada 3 shift, yang 2 shift siang, 1 malam. Kenapa 1 malam?
berikutan pada ketika tahun 1990-an juga, syarikat ini tidak memiliki kewangan yang kukuh lah, kerana ketika itu gaji pekerja hanya dibayar mengikut anggaran dan juga daripada gaji yang agak murah lah. Saya tidak boleh nak cerita lebih kerana saya tidak berada pada tahun itu. Jadi berada tersebut hanya menceritakan begitu saja. Jadi pengalaman berada tersebut mengatakan dia pernah diganggu entiti yang bermain bola keranjang sendirian. Ketika mengunci checkpoint yang keempat, berada tersebut terkejut dengan terlibat seorang anak berbangsa Cina bermain bola tanpa ada kaki. Agak aneh bukan? Tapi ini yang pernah dialami oleh mangsa tersebut. Akhirnya mangsa dengan keadaan takut memberanikan diri juga untuk bekerja di situ. Tapi dia juga menceritakan perkara tersebut, tapi tidak ada siapa pun mempercayainya kerana menganggap skriptor tersebut hanya mereka hiasan cerita saja. Tapi pada kelamaan perkara ini mengganggu kepada semua pelajar-pelajar yang bermain pada waktu malam. Dikatakan ketika hendak ke tandas ada gangguan juga, dikacau oleh entiti tersebut, dan juga mengambil peralatan di store terjumpa juga entiti tersebut. Jadi kemungkinan tempat itu adanya sesuatu. Anggaplah cerita ini sebagai hiburan dan tidak ada mengena dengan kehidupan anda semua. Jadi saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.